Assalamualaikum. Nama saya Nadia Media Zulkifli daripada Usrah Budi 4, Seksyen 201. Hari ini saya nak review satu buku yang saya telah baca yang bertajuk Kutubah Terakhir Rasulullah, terbitan Masrid Sedia Merhad, yang ditulis oleh Muhammad Nazri bin Rijal atau nama penanya Ibnu Rijal. Penulis memilih untuk menulis buku ini kerana beliau tertarik dengan satu kata-kata daripada Rasulullah yang telah dituturkan ketika khutbah terakhir baginda, iaitu semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku daripada yang terus mendengar dariku. Jadi penulis terfikir kenapa baginda menyebut semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku, sedangkan kalau kita nak faham, sedangkan bila kita belajar face to face, kita lebih faham kan. Jadi kenapa baginda tuturkan baginda tuturkan yang terakhir lebih memahami daripada yang terus mendengar dariku. Jadi penulis pun mengkaji dan mendalami dengan lebih mendalam isi-isi khutbah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan terjadilah buku ni. Buku ni juga mempunyai banyak kisah teladan dan menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW memartabatkan Islam di muka bumi ini. Dia didatangkan dalam bentuk syair dan juga puisi, dan dengan cara ini dapat menarik lagi minat pembaca untuk membaca buku ni. Kisah yang saya nak kongsi dengan kamu semua yang terdapat dalam buku ni, kisah ni menceritakan tentang seorang raja dan malaikat maut. Cerita ni panjang, jadi saya pendekkan. Raja ni dia mencabar malaikat maut untuk mencabut nyawanya pada bukan waktu siang, bukan pada waktu malam, bukan di langit dan juga di bumi, bukan di dalam istana dan bukan juga di luar istana. Jadi malaikat maut bertemu dengan Allah dan Allah perkenankan permintaan raja tu lah. Jadi raja ni dia menggunakan masa yang dia ada menunggu saat kematiannya untuk mempertebalkan tembok-tembok dan juga menambah kawalan keselamatan di istananya supaya malaikat maut tak dapat masuk dan tak dapat mencabut nyawanya. Jadi pada suatu hari raja tersebut keluar berburu. Sewaktu raja tersebut keluar berburu, malaikat maut pun datang bertemu dengannya dengan muka bengis dan berkata, engkau telah menggunakan masa-masa dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia itu dengan menebalkan tembok, dengan menambah kawalan keselamatan, sebab malaikat maut tetap akan mencabut nyawa dia walaupun dia buat macam tu. Jadi malaikat maut pun mencabut nyawa raja tu, bukan pada waktu malam, bukan juga pada waktu siang, tetapi di waktu senja, bukan di langit dan juga bukan di bumi. Raja tersebut mati di atas kudanya, bukan di luar istana dan juga bukan di dalam istana. Malaikat maut mencabut nyawa ketika dia sedang melintasi kiranya di tengah-tengah lah. Luar istana pun tidak, dalam istana pun tidak. Jadi iktibar dan pengajaran yang terdapat dalam buku ni, tapi saya sempat nak mengulas satu saja pengajaran sebab video masa dah tak cukup. Okey, pengajaran yang utamanya ialah melalui buku ni kita dapat menyemarakkan lagi perasaan cinta dan sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau baginda sendiri berputus asa dengan kita takkan dapat merasai nikmat iman dan Islam yang dapat kita rasa pada waktu sekarang ni. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, di mana dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan ini ini adalah puisi yang terdapat dalam buku Kutubah Terakhir Rasulullah ni. Puisi ini berbunyi, cahaya itu, cahaya yang mana bersendiri ketika yang lain memuja dewa-dewi, cahaya yang mana berfikir tiap kali tenggelam dan timbulnya mentari, cahaya yang mana memilih jalan sukar untuk menyenangkan umat di kemudian hari, cahaya yang mana ditusuk pipi sucinya dengan besi kerana berjuang membela agama yang suci, cahaya yang mana disihir dan didengki hanya kerana ingin membawa ke jalan yang diredai, cahaya yang mana sepanjang malam dia berdiri bermunajat agar umatnya diampuni, cahaya itulah tika hidupnya melabuh cinta buat umat, tika perginya menghampar seluruh alam dengan rahmat, cahaya itulah tidak pernah mengeluh walaupun air matanya mengalir dari hening malam hingga ke subuh, cahaya itulah yang memberi cahaya kepada mentari, yang memberi sinar kepada hati. Jangan hilangkan cahaya itu dari hati kita kerana cahaya itu sentiasa mahu terus menerangi jiwa. Ya, cahaya itulah Muhammad Al-Mustafa, penyelamat manusia tak kala berada di jurang neraka, penyambut manusia tak kala tiba di pintu syurga. Okey, itu saja book review saya hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan semoga kita dapat
mendapat kebaikannya dan manfaatnya bersama. Beli buku ni, jangan lupa. Hai, Assalamualaikum.